makmum membaca Fatihah lambat dari semula jadi, asal kejadian. Apa maksud semula jadi asal kejadian? Memang dia kalau kita gempak pun dia baca sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Gempaklah dia berapa kali pun dia duduk Ar-Rahmanir-Rahim. Habis mayang dia akan tanya, kenapa? Dia memang lambat. Batuk pun imam baca cepat, makmum baca lambat. Masalah imam makmum ni mai awal. Makmum ni bukan masbuk. Makmum yang mai lambat. Definisi tu tak berapa lengkap, tapi nak mudah faham, makmum yang kita nak cerita sekarang ni, makmum ni dia mai awal. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, maksudnya mai awal. Cuma dia baca, makmum ni baca Fatihah lambat. Apa dia nak buat? Imam rokok dah. Imam sudah rokok. Okey, kita tengok. Betul ke berhenti tang tu? Okey. Tersebut di dalam Kitabul Minhaj, jika imam membaca cepat dan rokok ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat pada masalah ini dua surah. Surah tu bukan surah Quran. Dua surah itu maksudnya dua keadaan. Terjemah. Dua keadaan. Surah bahasa Arab asal tu surah, dua keadaan, dua gambaran pun boleh juga. Macam saya habaq taksad, makmum ni mai awal takbiratul ihram, selepas imam takbiratul ihram, cumanya bacaan Fatihah dia lambat. Ayuh kita lihat apa terjadi. Yang ada dua keadaan kata pengarang kitab. Yang pertama, makmum membaca Fatihah secara tartil, perlahan. Macam mana baca cara Fatihah ni? Macam ni, saya buat contoh tu. Makmum membaca Fatihah secara tartil, penterjemah Syekh Zakaria tulis perlahan. Tetapi kalau ia membaca secara cepat, ia ni makmum. Kalau dia baca cepat, nescaya boleh menghabiskan bacaannya, maka imam pun rokok sebelum ia menghabiskan bacaannya. Cerita dia, makmum ni dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Itulah bacaan tartil. Itu bacaan tartil. Makmum ni dia mai awal, dia makmum muwafiq, tapi disebabkan bacaan dia ihdinas siratal mustaqim, dia baca macam tu, tartil. Imam baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dan tak tadi ni? Hadu ar-rahmani tak dah. Dahlah kawanu al-kautsar. Rakaat kedua qul huwallah. Nah. Okey, jadi dia ni nak buat macam mana? Si makmum ni. Penting ni, noh. Ramai kita. Kalau makmum yang sama tadi ni bukan dia sakit pun, dia memang saja dia suka baca dengan tertib macam tu. Dia memang sengaja baca tartil dan tertib begitu. Kalau dia laju boleh tak? Tak ada masalah. Dia boleh baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh? Dia tak ada sakit apa. Maka pengarang bagi tahu makmum tadi dia baca secara tartil, maka dia tak sempat nak rokok dengan imam.
seandainya orang yang sama, makmum yang sama baca lebih laju sedikit, dia sempat rokok dengan imam, apa dia nak buat? Makmum ni apa dia nak buat? Kita tengok gambaran kedua. Ni siapa boleh faham gambaran pertama tadi? Alhamdulillah, syukur pada Allah bagi faham. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, kami yang bagi Sulaiman faham. Faham ni makhluk, Allah pilih untuk bagi pada orang yang Allah nak. Sebab tu Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Wahai Allah, bagilah ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami kefahaman. Dah selesai, tu iklan sikit. Kita tengok gambaran yang kedua. Makmum membaca Fatihah lambat dari semula jadi, asal kejadian. Apa maksud semula jadi asal kejadian? Memang dia kalau kita gempak pun dia baca sini, Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Gempaklah dia berapa kali pun dia duduk Ar-Rahmanir-Rahim. Habis main dia akan tanya, kenapa? Dia memang lambat. Batuk pun kan? Hak ni orang panggil semula jadi. Dia berjalan lambat, dia baca Fatihah lambat duk. Okey, dah selesai. Makmum membaca Fatihah lambat dari semula jadi, asal kejadian. Dah habis. Tadi gambaran pertama, makmum tu hak pertama tadi, makmum ni boleh baca secara perlahan. Dan kalau orang kata baca cepat sikit, dia boleh baca cepat, tak ada masalah. Makmum yang kedua memang lambat, marah ke macam mana ke, dia memang baca lambat, dia memang macam tu. Okay. Apa nak buat? Maka kedua-dua surah ini, kedua-dua keadaan ini hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya. Dua-dua orang tadi, masalah pertama dan masalah kedua sama aja. Habiskan bacaan Fatihahnya. Dah habis, cukup mah. Faham yang tu cukup. Makmum yang memang baca lambat, asal kejadian memang dia baca lambat, tabiat semula jadi dia macam tu, maka habiskan Fatihah kalau imam dah rokok. Dan yang kedua, makmum yang dia sengaja baca tartil, tak dosa. Dia bukannya lupa. Dia boleh baca laju, tetapi dia sengaja baca tartil, baca yang elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak berdosa. Kedua-dua keadaan ini hendaklah makmum habiskan bacaan Fatihahnya. Faham yang tu dah cukup. Ni hak bawah ni kalau siapa tak faham lagi, tak payah risau. Dia punya loop dia punya asas dia yang atas tadi. Habis. Ni kan saya nak baca di bawah biasalah hak bawah ni dia pusing dia kerana kalau kita katakan makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya. Kalau kita kata makmum tadi, dua-dua orang tadi, hak pertama dengan hak kedua tadi, boleh skip Fatihah, tu memotong. Skip ni tak baca. Kalau kita kata makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya dan terus rokok bersama imam, nescaya membawa makmum itu tertinggal daripada membaca Fatihahnya pada semua rakaat sembahyangnya kerana lambat bacaannya dan cepat bacaan imamnya. Kalau kita kata macam ni, Tuan Guru Pengarang kata, kalau kita kata siapa yang baca Fatihah lambat, gambaran pertama, gambaran kedua tadi, tak apa, terus rokok. Tok Guru kata kalau kita jawab macam tu, maka akan menghasilkan keputusan seorang makmum yang mai awal takbir apa semua, tapi tak baca Fatihah apa. Sebab bacaan dia lambat. Tiap-tiap hari dia akan baca lambat macam tu. Dan tiap-tiap hari dia tak akan baca Fatihah, terus rokok, terus rokok, terus rokok. Menghasilkan satu orang yang takkan baca Fatihah. Okey. Ustaz baca sekali lagi. Kerana kalau kita katakan makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya, skip, dan terus rokok bersama imam, nescaya membawa makmum itu, membawa ni maksudnya hasil dia tertinggal daripada membaca Fatihahnya pada semua rakaat sembahyang. Betul tak?
kerana lambat bacaannya dan cepat bacaan imamnya, maka wajiblah bahawa makmum itu takhalluf. Ia tu makmum, maka wajiblah makmum itu lambat daripada imamnya pada tiap-tiap rakaat untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka makmum tadi ni dibenarkan untuk habiskan Fatihah. Makmum yang muwafiq, yang mai awal, muwafiq dia mai awal, dia boleh takhalluf, maksudnya boleh terlambat, dihabiskan Fatihah kemudian baru rukuk. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, hendaklah ia rukuk dengan sendirinya dan i'tidal dan sujud hingga ia mendapat imam di mana sahaja ada imam. Di mana sahaja ada ia. Ia tu apa? Ada imam. Macam mana ni? Macam ni. Kalau dia baca lambat, ulama Syafi'i kata habiskan Fatihah, sebab dia main daripada awal tadi. Dia muwafiq kan? Dia main awal. Imam dah rokok, dia ihdinas siratal mustaqim. Imam i'tidal, siratal ladzina an'am. I'tidal. Imam sujud, waladdallin. Amin. Imam sujud. Okey, makmum ni nak buat apa? Jawapan dia rokok sendirian, dia i'tidal sendirian, dan dia dapatkan imam di mana sahaja ada imam, di mana sahaja ada ia. Ustaz baca sekali lagi. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, siapa dia ni? Makmum hak baca lambat, bukan mai lambat. Ni makmum ni cerita makmum mai awal tapi baca lambat. Dan apabila selesai ia daripada membaca Fatihah, hendaklah ia rukuk dengan sendirinya dan i'tidal dengan sendirinya dan sujud hingga ia mendapat imam di mana sahaja ada imam. Kalau imam tengah sujud yang pertama, dia ligan imam sampai sujud. Kalau imam duduk antara dua sujud, dia ligan imam sampai duduk antara dua sujud. Tapi bukan terus sujud. Dia rokok sendiri, dia i'tidal seorang diri, dia sujud seorang diri, kemudian dia duduk antara dua sujud dengan imam. Dan masalah seperti ini disebut qudwah hukmiyah dan diberi keuzuran kepada makmum terbelakang dari imamnya untuk menghabiskan Fatihahnya dengan 5 rukun yang panjang. Maka makmum ni hak mai awal. Makmum yang mai awal dalam cerita nombor 28 ni, makmum ni mai awal tapi bacaan dia lambat. Boleh tak dia terlewat daripada imam, takhalluf daripada imam? Takhalluf ni terlewat. Boleh tak? Boleh. Sampai banyak mana dia boleh? Sampai 5 rukun yang panjang. Apa itu rukun yang panjang? Iaitu rukuk, sujud dan berdiri ketika baca Fatihah. Itu rukun panjang dalam solat. I'tidal rukun pendek. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Ingat